Bismillahirrahmanirrahim. Pembahagian munafik menunjukkan bahawa mereka yang munafik ialah orang yang pura-pura Islam. Zahirnya dia menunjukkan Islam, tetapi hatinya tak percaya pada Islam. Banyak berlaku munafik ini selepas orang Islam menang dalam perang Badar, di mana masing-masing menunjukkan dia Islam, padahal dia munafik, tak percaya pada Islam. Sikap orang munafik dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian, seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang pertama, mereka yang mengucap dengan kalimah syahadah tetapi masih tebal dengan sifat-sifat kekafiran. Ada antara mereka yang mengucap dua kalimah syahadah, menzahirkan dirinya sebagai seorang Islam, tetapi dalam hatinya tebal dengan sifat-sifat tak percaya pada Islam. Allah Ta'ala mendedahkan dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun." Surah Al-Baqarah ayat 14 hingga 15. Artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, kami pun beriman juga, kami pun Islam juga, bila berjumpa dengan orang Islam. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, bertemu dengan puak-puak kafir, mereka berkata, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami kafir macam juga, tak percaya ke Islam ni. Kami hanyalah berolok-olok, kami olok-olok saja, main-main saja, mengaku Islam. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Allah Ta'ala biarkan mereka dalam keadaan tidak mendapat hidayah, tak dapat petunjuk. Di antaranya mereka merasa diri mereka pandai cerdik. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Quran adalah kitab mukjizat, memberitahu kalangan yang ada di zaman Nabi SAW. Maka zaman tak ada Nabi lebih banyak lagi mereka yang munafik ini. Kalau Nabi ada cokoh, dia boleh jadi munafik. Apa lagi tak tengok Nabi dengan umat dia yang bukan Nabi, hanya bercakap Islam saja. Bila tengok Islam dalam keadaan kuat, mereka mengaku mereka Islam juga. Dalam masa yang sama, berwala pada orang kafir, bersetia pada orang kafir, menganggap orang kafir lah yang menyenangkan mereka, lupa nikmat Allah, kurnia Allah Ta'ala dengan Islam. Tak percaya pada Islam, percaya bahawa kenikmatan dan kemenangan itu dengan sebab orang kafir. Ini satu golongan. Yang kedua, mereka yang lemah jiwa dan akal, di mana golongan ini mengucap dengan kalimah syahadah tetapi mempunyai pegangan akidah serta tidak juga berpegang teguh kepada kufur. Hakikatnya jiwa mereka lebih kepada sifat-sifat kufur. Yang kedua, mereka yang lemah imannya. Imannya sangat lemah. Kebetulan ibu bapa dia Islam, dia pun Islam juga lah. Dia bercampur dengan orang Islam, Islam juga lah dia. Tetapi bila depan dengan orang kafir, bercampur dengan orang kafir, hilang iman dia, hilang keislaman dia, hilang. Di mana perasaan simpati dengan orang kafir lebih kuat. Firman Allah Ta'ala, "Mudhabdhabina baina dhalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'." Surah An-Nisa ayat 143. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara iman dan kufur.
tidak masuk kepada golongan ini beriman dan tidak pula kepada golongan itu kafir. Dalam hati dia masih ada lagi, ya sungguh ke Islam ni, betul ke Islam ni, dan makan saja aja, ikut orang sudahlah. Kita duduk dalam puak mana? Kalau kita duduk dalam ramah puak Islam, kita mengakui Islam. Bila duduk dengan puak kafir, bersama dengan puak kafir. Ini sejenis golongan. Mereka yang imannya lemah, dalam keadaan ragu-ragu, sekali nak ke Islam, sekali nak ke kafir. Kena faham bahawa dalam muamalah kita dengan orang kafir, Allah Ta'ala mengizinkan kita bertahaluf, bersepahaman dengan orang kafir dalam perkara yang sama untuk menentang kezaliman. Dia kena zalim, kita kena zalim. Ada kena orang kafir, dia zalimi oleh orang kafir juga. Maka kita bertahaluf, bekerjasama untuk menentang kezaliman itu. Dalam keadaan Islam tak membenarkan kita berwala. Wala dengan makna melantik si kafir, si munafik itu jadi ketua. Kafir itu jadi ketua, jadi pemimpin. Orang kafir jadi pemimpin. Percaya pada dia. Dalam dunia moden hari ini, orang kafir jadi wakil kita. Jadi wakil rakyat kita. Baik orang kafir jadi wakil rakyat kita. Dia kafir, baik. Ada pula kata orang Islam, orang Islam jahat. Orang kafir baik, kita pilih orang kafir lah. Dia tak sedar bahawa sebaik-baik orang kafir akhirnya kena neraka. Sejak jahat orang Islam, akhirnya ke syurga juga. Dia kena faham. Dalam bab akidah, kita kena faham. Ada kalangan kita ni tak faham dalam masalah ini. Di mana iman menjadi asas untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Dan iman menjadi asas untuk mendapat keampunan istighfarnya daripada Allah Ta'ala. Tetapi orang yang kafir, walau dia buat kebajikan macam mana sekalipun, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ditolak amalan soleh dia. Di hari kiamat dia masuk neraka. Dan sebab itu, kena sedar, jangan kita ingat baik orang kafir yang kita anggap baik itu, baiklah. Baik sekadar dunia saja. Tak sampai ke hari akhirat. Tapi orang Islam yang jahat, yang zalim, kejahatan dia tak boleh sama dengan kebaikan orang kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman diterima oleh Allah Taala akan istighfarnya, diampunkan dosanya. Adapun mereka yang terang-terang syirik, tak diampun dosanya dan tak terima amalannya pada hari kiamat kelak. Ini kita kena faham. Kerana dalam kehidupan kita ini ada orang yang selalu nampak dia kafir, putih kita sama. Nampak dia kafir dah baik, tolong hak kafir lah. Hak kafir baik macam mana pun, akhir dia kena neraka. Hak Islam jahat macam mana pun, sekali iman dia ada, akan tiba masanya dia diampun oleh Allah Ta'ala. Ini disebut oleh Al-Quranul Karim dalam ayat-ayat yang banyak. Oleh kerana kebanyakan kita ni buta Quran, tak mengaji dah, tak faham dah Quran ni, maka jadi cerahu. Yang ketiga, orang-orang kafir Yahudi, ahli kitab, yang bersikap munafik terhadap perjanjian kesetiaan kepada negara Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap dianggap sebagai rakyat dalam negara Islam, sekalipun mereka tidak menganut Islam. Mereka terdiri dari Bani Qunaiqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Al-Haris. Rasa dendam dan kebencian mereka menebal di hati mereka, dan sentiasa mencari jalan serta kesempatan untuk merosakkan kedudukan orang-orang Islam. Mereka membuat hubungan sulit dengan orang-orang musyrikin dan menggalakkan orang musyrikin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memberi semangat kepada mereka, kepada orang musyrikin, supaya terus berpegang kepada ajaran nenek moyang mereka yang sesat. Mereka menabur fitnah, kononnya ajaran nenek moyang itu yang lebih baik, lebih benar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengetahui akan kebenaran ajaran Islam. Pemimpin munafik Abdullah bin Ubay
sering membuat hubungan dengan orang-orang Yahudi dan berjanji untuk bersama memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menghalaunya dari Madinah. Termasuk kalangan ini ialah Abdullah bin Ubay yang didedahkan sifat mereka di dalam Al-Quranul Karim dengan tidak disebut namanya. Di mana Abdullah bin Ubay dalam senyap-senyap berhubung dengan orang Yahudi, dan termasuk di kalangan orang Yahudi itu yang tak masuk Islam, menunjukkan baiknya, menunjukkan setianya di bawah kerajaan Islam, kerana mereka menerima Sahifah Madinah, perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Dalam piagam Madinah itu memberi perlindungan kepada orang bukan Islam yang bernaung di bawah kerajaan Islam. Tetapi ada di kalangan mereka yang menyembunyikan sifat yang buruk dan dendam terhadap Islam dan mengadakan muafakat dengan orang-orang musyrikin mencetuhkan bala tentera Ahzab yang melacurkan perang Ahzab yang akan kita baca kisahnya. Menghalau orang-orang munafik dari masjid. Kadang-kadang mereka tidak boleh menyembunyikan rahsia sehingga terdedah di dalam masjid. Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan, Ibnu Ishaq ialah seorang ulama yang banyak meriwayatkan tentang sejarah, sirah nabawiyah, di mana dikenali dengan sirah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mengambil dari Ibnu Ishaq, seorang yang banyak meriwayatkan tentang kisah Nabi SAW. Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan, pada suatu hari beberapa orang munafik berkumpul di masjid Rasulullah SAW. Mereka berbisik sesama mereka sehingga hampir bertemu kepala dan pipi. Tiba-tiba mereka terserempak dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum supaya menghalau mereka keluar walaupun dengan cara yang kasar. Para sahabat pun bertindak. Ada yang dihardik, yang dijekah, ada yang diheret kaki, yang berjanggut ditarik janggut, dan yang berjambu ditarik jambu dengan keras. Tindakan ini diambil setelah menerima bukti yang terang. Bila ada bukti yang terang, maka Nabi suruh bertindak terhadap orang munafik ini. Bahkan ada satu kisah, Abdullah bin Ubay turun ayat Quran menceritakan tentang perangai Abdullah bin Ubay. Anak dia yang beriman, yang benar-benar beriman, bertemu dengan Nabi SAW, minta izin, dia pancung leher ayah dia yang munafik ini. Nabi kata tak boleh. Nabi larang bertindak dengan membunuh mereka, kerana kalau bertindak akan jadi fitnah, akan disebarkan berita Muhammad membunuh sahabat-sahabat dia. Maka Nabi melarang tindakan hukuman secara nyata pada orang munafik. Tindakan sekadar marah saja. Islamnya beberapa orang ahli kitab, di tengah-tengah berlakunya pertemuan dan perlawanan dengan orang munafik, terdapat orang-orang Yahudi ahli kitab yang masuk Islam. Di kalangan ahli kitab terdapat juga mereka yang ikhlas mencari kebenaran dan sentiasa menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka kuat berpegang dengan agama asal yang tidak dipindah. Mereka telah dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Laisu sawa'a min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin." Surah Al-Imran ayat 113 hingga 114. Maksudnya mereka itu tidak sama. Di mana orang-orang Yahudi dan orang Kristian itu tidak sama. Kita tak boleh pukul sama, tak boleh. Ada di antara ahli kitab itu golongan yang bersikap betul. Ada kalangan Yahudi dan Nasrani
yang betul sikapnya. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari dalam keadaan mereka bersujud bersembahyang. Ada antara mereka yang membaca kitab Taurat dan Injil dan beribadat di waktu malam, menyembah Allah Ta'ala. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan mereka bersegera kepada mengerjakan kebajikan. Mereka itu termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Allah Ta'ala sebut, ada kalangan ahli kitab Yahudi dan Kristian yang beriman kepada Allah. Mereka ingin mencari kebenaran. Mereka ni buat ibadat, membaca kitab suci mereka Taurat dan Injil. Buat ibadat semayang di waktu malam dengan cara mereka. Ada antara mereka yang mendapat hidayah daripada Allah pada akhirnya, dan mereka masuk Islam. Di antaranya Abdullah bin Salam, Mukhairiq dan lain-lain lagi radhiyallahu anhum yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Ada dalam kisah perang Uhud, seorang Yahudi bernama Mukhairiq, ketika hampir berlakunya perang, dia bertemu dengan Nabi SAW, mengatakan dia nak berperang dengan Nabi, dan dia masuk Islam. Kalau dia mati dalam peperangan itu, hartanya diwakafkan fi sabilillah. Dan dia mati dalam perang Uhud. Dia mati syahid dalam perang Uhud. Orang tak tahu, orang ramai tak tahu dia masuk Islam. Dan Nabi memberitahu bahawa Mukhairiq masuk syurga. Masuk syurga. Seorang yang masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah, tak pernah sembahyang, tak pernah berpuasa cara Islam, dia masuk Islam, dan husnul khatimah, penutup yang sangat baik. Ini termasuk dalam kalangan yang disebut di dalam ayat ini. Abdullah bin Salam, seorang alim Yahudi yang terkenal, menyoal Nabi SAW dengan soalan-soalan yang tidak boleh dijawab mereka oleh seorang Nabi. Nabi menjawab soalan-soalan itu, Abdullah bin Salam terus beriman, jadi orang Islam. Termasuk kalangan yang Rasulullah sebut dia ni ahli syurga. Abdullah bin Salam ada ahli syurga. Ada hadis riwayat dia. Wallahu a'lam.